Okey, kembali lagi dengan saya Adam daripada Askatek. So, dalam topik kita hari ni, kita nak bincangkan tentang Android 12. Android sebelum ni nama dia memang nama gula-gula, nama biskut, ada KitKat, ada Oreo, ada gingerbread yang awal dulu. So, sekarang ni diorang mungkin dah malas nak fikir nama dah agaknya. Diorang letak nombor je lepas pada 10, 11 dan 12. Tapi kalau korang tengok kat sini, kalau dekat beta punya version ni, dia tulis Android version tu adalah Android version S. Yalah, kalau ikut huruf dia adalah huruf S, tapi kada nombor dia adalah Android 12 pada tahun ni. So, apa feature-feature yang menarik dia? Aku dah pakai Android 12 ni lebih kurang 2 bulan juga sebenarnya, dan baru aku buat video ni. Jom kita bincangkan sikit apa feature-feature yang menarik yang ada dekat Android 12. Aku akan ceritakan benda yang paling aku suka lah tentang Android 12. Yang pertama sekali, feature yang paling best adalah bagi aku dari segi performance dia. Sebab apa? Bila korang pakai Android 12 ni, korang akan rasa lebih smooth sebenarnya. Dan kalau ikut Google, dia orang memang cakap dia ada kurangkan penggunaan prosesor sehingga 20%. Maksudnya dia ringankan software Android ni supaya prosesor-prosesor lama, prosesor-prosesor yang tak power sangat boleh gunakan Android 12 ni dengan lancar. So memang lancar, aku cakap tak tipu. Dan aku pakai ni adalah Pixel 4a yang korang tengok kat sini. Dengan Pixel 4a ni memang sangat-sangat lancar, sangat-sangat smooth lah Android 12 ni. Dan aku so far tak ada isu pasal lagging ke ataupun rasa software UI ni berat ke. Memang tak ada masalah masa aku pakaikan Android 12 ni lah. So ini adalah feature yang pertama bagi aku sangat-sangat menarik lah untuk Android 12 ni. Okey, untuk feature yang seterusnya adalah feature yang dia dah tambah dekat bahagian setting tu sendiri, iaitu dia punya privacy. Macam korang tengok kat sini, dia ada satu tab sendiri untuk privacy yang mana korang boleh tekan dekat sini, dan dia ada privacy dashboard dekat sini lah. So privacy dashboard ni dia akan tunjukkan apa? Dia akan tunjukkan korang semua benda yang phone ni gunakan. Waktu korang tak gunakan phone ni, ataupun korang tahu ataupun tak tahu, ditunjukkan. Sama ada dia gunakan lokasi phone korang, ataupun dia gunakan kamera, ataupun dia gunakan mikrofon. Pada waktu-waktu bila semua dia akan tunjuk. So kat sini untuk siapa yang concern pasal privacy, yang concern pasal ada spyware ataupun ada aplikasi-aplikasi yang menggunakan kita punya kamera ataupun mikrofon tanpa kebenaran, so korang boleh check out kat sini. So bagi aku feature ni memang sangat-sangat menarik, dan Google ada implement macam-macam benda lagi. Macam contohlah, kalau korang pergi dekat aplikasi kamera, korang akan tengok dekat atas ni ada color hijau. So color hijau ni menunjukkan dia menggunakan kamera kita waktu kita gunakan kamera lah. So kalau lepas tu dia akan keluar warna bintik hijau tu, maksudnya kamera tu masih digunakan. Sama juga macam kalau kita gunakan aplikasi-aplikasi lain yang mana yang menggunakan kamera ataupun menggunakan mikrofon, dia akan keluar bintik hijau ataupun bintik merah yang menunjukkan kita menggunakan kamera ataupun mikrofon daripada phone ni sendiri. So bagi aku memang sangat-sangat awesome lah benda ni, sebab yelah, sekarang ni macam-macam benda boleh buat pakai digital ni kan. Kita nak hack ke, nak spy ke, semua boleh pakai aplikasi, ataupun hacker-hacker ni diorang dah boleh buat benda tu kalau diorang nak buat lah. So benda ni adalah salah satu bagi kita a peace of mind untuk kita rasa lebih tenang waktu kita gunakan phone kita. Yang paling besar sekali perubahan dia bagi aku adalah dekat dia punya notification bar ni. Kalau kita tengok kat sini, dia punya notification tu dah makin besar, dan bagi aku sangat-sangat okey sebenarnya. Sebelum ni dia kecil-kecil, bulat-bulat macam tu kan. Sekarang ni dia kata separuh muka tu satu tile tu kan. So dia jadi besar dan sangat-sangat susah untuk misskan lah. So bila dia notification bar macam ni, dia punya color tu pun satu, nanti kita akan ceritakan lebih lanjut. Notification bar ni kita boleh tukarkan macam-macam. So tak dilupakan juga dekat notification bar ni, kalau kita nak tukarkan dia punya notification ni, kita just tekan kat bahagian edit sini, dan kita boleh pilih apa-apa lagi yang kita nak tukar. Macam tadi aku cakap pasal camera access dengan microphone access untuk privacy pun ada dekat sini, yang mana kita boleh tekan microphone access ni, kita letak kat bahagian atas. Lepas tu kalau kita nakkan kita punya camera access ni pun, kita letakkan bahagian atas. So switch kamera dengan microphone access ni, bila kita buka, kita terus nampak dekat bahagian sini. So switch ni apa function switch kamera dengan microphone access ni? Bila korang tekan je switch ni, dia akan automatik tak benarkan apa-apa aplikasi ataupun benda atau apa-apa benda dekat dalam phone ni untuk gunakan kamera ataupun mikrofon. Contohlah, kita dah off kan tadi kan. So sekarang ni kita cuba buka kamera kita yang normal. Bila kita buka kamera kita yang normal pun, dia akan keluar macam ni, unlock device camera, baru kita boleh guna. So kita tekan unlock, baru kita boleh guna. Itulah cara, itu adalah feature privacy dia lah. Dan juga kalau kita perasan dekat sini, dekat bahagian depan ni, dia punya notification tu dia akan keluar macam bubble form macam ni kan. Tapi bila kita tolak ke tepi tu, dia punya petak tu dia akan jadi macam bubble ni tu. Itu adalah satu benda yang kecil yang dibuat oleh Google. Tapi kecil-kecil pun bagi aku menarik, sebab dia tambah lagi, enhancekan lagi experience kita. Tak dilupakan juga, kalau korang perasan dekat bahagian notification
bar ni, kalau kita tekan dia akan keluar macam glitter punya effect tu. Kalau korang perasan lah, kita nak masuk ke satu-satu benda dekat notification tu lah. Last but not least, benda yang paling menarik sekali bagi aku adalah Material U. Material U ni apa? Yang Google bagi tahu sebelum ni pakai Material Design, sekarang ni adalah Material U, yang mana Material U ni bila mana korang tukar korang punya wallpaper, contoh kita tukar kat sini daripada color pink macam ni, kita tukar kepada color yang gelap lah contoh. Okay, kita ambil color gelap macam ni. Okay, dan bila kita dah tukar, tengok aku tukar color gelap ni. Tadi kalau kau perasan dia color hitam dengan orange kat atas kan. Bila kita dah tukar color ni, dia akan sama-sama tukarkan semua benda mengikut color tema warna daripada wallpaper kita. Sekarang ni kalau kita buka kat bahagian notification, color dia macam color purple sikit, ikut tona warna. Color gelap ni adalah dark purple macam tu kan. Dan kita punya volume up and down pun sama, dia akan tukar juga color dia. Semualah tukar senang cerita. Daripada tadi color pink, semua color pink, sekarang dia akan tukar jadi color ikut tema warna wallpaper korang. Okay, kali ni kita tukar kepada color merah, dan macam korang tengok kat sini, notification dia pun akan tukar color kemerahan jugalah, tapi dia lebih kepada pastel punya red. So bagi aku sangat-sangat menarik, sebab apabila tiap-tiap kali korang tukar wallpaper korang akan tukar semua benda yang ada dekat dalam phone ni, yang mana pada pendapat aku memang bagi rasa korang punya phone tu lebih personalized lah kan. So itulah overall pendapat aku tentang Android 12 ni, apa yang best je bagi aku lah. Tapi untuk pengetahuan korang, Android 12 ni memang sekarang ni untuk Pixel punya beta, ataupun ada juga phone-phone lain yang boleh guna beta punya version. Tapi untuk dapat dekat phone korang tu mungkin makan masa lagi lah, sebab untuk Pixel device pun akan dapat lebih kurang dalam bulan 8, 9, 10 macam tu bila dah finalizekan version Android ni. Tapi kalau untuk phone-phone lain mungkin tahun depan lah aku rasa. Tapi itu bergantung pada manufacturer juga, yang mana yang buat phone dan device dan software update ni semua. Tapi Google katakan dia dah upgrade ataupun dia dah pantaskan lagi orang untuk dapatkan Android version yang terbaru sebanyak 30% katanya. Tapi itulah apa yang kita tengok, still sama saja, lebih kurang saja, masih makan masa juga. Even phone-phone terbaru ni pun baru saja dapat Android 11. So untuk Android 12 tu mungkin makan masa sikit lah, tahun depan aku rasa, lepas Pixel device semua dapat. So overall apa yang aku nak kata kat sini, pada pendapat aku Android 12 yang terbaru ni dah sangat-sangat bagus, sebab dia dah upgradekan dari segi performance dia punya UI ataupun dia punya user experience itu rasa macam lain. Sebab aku rasa macam benda yang lain, pakai software yang lain sebelum ni daripada pakai yang Android 11 punya version. So itulah pada aku tentang Android 12. Aku harap video ni membantu, dan kalau video ini membantu dan menarik untuk korang semua, aku harap korang boleh bantu aku dengan cara tekan butang like dan subscribe kat channel Azkartech untuk bantu aku bagi semangat buat video-video yang lebih baik dan menarik untuk korang semua. Ok guys, sekian. Saya Adam daripada Azkartech. Assalamualaikum, salam sejahtera.